شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا صدق الله العظيم. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, pasti Allah Ta'ala akan jadikan mereka kerajaan di atas muka bumi ini, dan pasti saja Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan bagi agama yang telah Allah redha untuk mereka, dan pasti saja Allah Ta'ala akan menukar selepas rasa bimbang mereka ditukar dengan rasa aman, kerana mereka ini beriman denganku dan tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini memberi janji kepada orang-orang yang beriman bahawa bumi ini pasti akan diwarisi dan diperintah oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala menyebut tentang perkara ini. Walaqad katabna fi zabur min ba'di zikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sememangnya kami telah tetapkan dalam kitab Zabur selepas peringatan tersebut bahawa bumi ini pasti sahaja akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ini adalah janji Allah yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa yakin bahawa masa depan adalah milik Islam. Ketika mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, mereka menyebarkan Islam. Mereka melihat betapa sukarnya Islam diterima. Mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mereka terkena dengan pelbagai ujian yang menyakitkan jasad dan juga perasaan, meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan segera, kemenangan segera daripada Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum qaumun mustajilun, kamu adalah kaum yang gopoh. Nabi sebut pula bagaimana umat dahulu kala mereka diuji oleh Allah, antaranya nusyiru bil manasyir, badan mereka digergaji dengan gergaji. Dengan hadis seumpama itulah maka para sahabat Nabi di Makkah terus bersabar dengan perjuangan Islam, hinggalah Allah Ta'ala akhirnya buka laluan untuk mereka. Datang bantuan daripada orang-orang bumi Yasrib, berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lalu akhirnya mereka berhijrah ke negeri Yasrib. Lalu terbentuklah negara bagi umat Islam yang dipanggil sebagai Al-Madinah. Maknanya bumi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Bermulalah kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwarisi pula oleh para sahabat di kalangan khulafa. Selepas wafatnya Nabi, negara Islam diperintah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya Umar Al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, yang kesemua mereka dipanggil sebagai Khulafa Ar-Rashidun, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian berpindah pula kepada pemerintahan seorang lagi sahabat Nabi bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan. Bermula zaman Muawiyah, bermulalah kerajaan diwarisi dengan sebab ijtihad politik daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan, diwariskan kerajaan Islam kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Lalu bermulalah satu empayar Islam yang dipimpin oleh dinasti atau dipanggil empayar Khilafah Umayyah. Dan Khilafah Umayyah ini memindahkan pusat pentadbirannya daripada bumi asalnya Madinah ke bumi yang baru namanya Dimashq di Suria pada hari ini. Berterusanlah kerajaan Bani Umayyah atau Khilafah Umayyah hingga sampai tahun 132 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pula kerajaan baru yang dipanggil Kerajaan Abbasiyah, yang memindahkan pula kuasa pentadbiran Islam, kerajaan Islam, ke tempat yang baru namanya Baghdad. Untuk tempoh yang sangat panjang. Kemudian kerajaan Islam pula diwarisi selepas itu oleh orang lain, bukan di kalangan orang Arab, yang dipanggil sebagai Khilafah Utsmaniyah. Bermula dengan seorang laki-laki bernama Utsman daripada bangsa Turki. Maka bermulalah kerajaan Islam dipimpin oleh lain daripada orang Arab yang Muslim bernama Utsman, yang kemudian dipanggil sebagai Khilafah Bani Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Bani Utsman, bermula tahun 1299 Masihi. Dan berpanjanganlah Islam berkerajaan di bawah pemerintahan Khilafah Utsmaniyah hinggalah diisytiharkan secara rasmi jatuhnya kerajaan Utsmaniyah pada tahun 1924. Walaupun ada yang menyatakan jatuh lebih awal lagi 1922, tapi yang paling masyhur 1924. Jatuhlah satu kerajaan Islam yang besar. Dan sehingga ke hari ini, hampir 100 tahun, umat Islam mendambakan lahirnya satu kerajaan Islam yang besar yang boleh menaungi seluruh umat Islam. Kerana semua kerajaan Islam yang besar sebelum ini menaungi seluruh umat Islam, menaungi kerajaan-kerajaan kecil umat Islam, termasuklah Melaka yang ada hubungan, dikatakan memberi bai'ah kepada Khilafah Utsmaniyah. Artinya umat Islam untuk tempoh yang sangat panjang sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kerajaan yang menaungi mereka. Khulafa Ar-Rashidun, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian akhir sekali Bani Utsmaniyah, dan sekarang kita kehilangan kerajaan yang besar. Yang ada hanya kerajaan kecil orang Islam yang kata-kata kerajaan orang Islam ini tidak berhukum dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkitlah gerakan-gerakan Islam di negeri orang-orang Islam untuk mengajak umat Islam kembali memberikan kuasa kepada Islam. Termasuklah juga di negara kita, yang kerajaan Islam di negara kita jatuh lebih awal sebelum kejatuhan kerajaan Islam Turki.
Yang paling akhir jatuh negeri Terengganu 1919. Sebelum itu ada yang telah jatuh. Maka bangkit gerakan-gerakan Islam di alam Melayu kita ini untuk kembali mengajak masyarakat membina kerajaan Islam yang besar. Dan sampailah ke hari ini. Kerajaan Islam Turki yang jatuh 1924 selepas gagal, kalah dalam peperangan dunia yang kedua, yang pertama dan yang kedua, menyebabkan negara-negara umat Islam yang bernaung di bawah kerajaan yang besar ini dijajah satu persatu, jatuh ke tangan orang-orang barat. Negeri Hijaz yang hari ini dikenali sebagai Saudi Arabia jatuh ke tangan British. Suria yang ada pada Dimash jatuh pada Perancis. Mesir jatuh pada Perancis. Libya jatuh pada Itali. Demikianlah negeri umat Islam diagih umpama kek menjadi negeri-negeri yang kecil. Di kala itu dibina semangat perkauman kebangsaan. Antara sebab kerajaan-kerajaan yang sebelumnya bernaung di bawah kerajaan Islam meninggalkan kerajaan Islam Uthmaniyah bila mana mereka mula menyebarkan fahaman Asabiyah bahawa orang Arab untuk orang Arab, bukan sepatutnya berada di bawah orang Turki. Mereka lupa bahawa Islam yang mengikat manusia, bukannya kebangsaan. Begitulah juga pada hari ini diungkit-ungkit kebangsaan hingga lupa bahawa kesatuan yang sebenar adalah Islam yang boleh menggabungkan semua bangsa. Hari ini kita melihat satu perkembangan yang sangat baik berlaku di bumi yang namanya Turki. Bila mana kerajaan terkini Turki dilihat seolah cuba untuk mengembalikan balik kekuatan dan kekuasaan yang ada pada Islam pada kerajaan yang namanya Khilafah Uthmaniyah. Orang-orang Turki disebut nama mereka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis yang menyebut da'ul habasyata ma wada'ukum watruku turka ma tarakukum. Hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan juga Baihaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah orang Habasyah selagi mana mereka ini mengucapkan selamat tinggal pada kamu, dan biarkanlah orang Turki selagi mana mereka meninggalkan kamu. Hadis ini diambil oleh para alim ulama dan mereka masukkan di buah bab. Antara bab merujuk kepada tinggalkan orang Turki, jangan kacau mereka. Apa maksud hadis yang menceritakan tentang orang Turki dan juga orang Habsyah? Maksud hadis ini ialah nak menggambarkan kekuatan yang ada pada bangsa yang namanya Habasyah dan pada bangsa yang namanya Turki. Mereka adalah bangsa yang gagah, bangsa yang kuat, bangsa yang sanggup berjuang, bangsa yang gagah untuk berperang. Itu Habasyah dan juga Turki. Bila mana mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang gagah, maka jangan usik mereka selagi mana mereka tak usik kita. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mereka tak kacau kita, jangan kacau mereka. Kenapa? Bila kita kacau mereka, mereka tak mula kacau kita, akan menjadi peperangan yang sangat panjang. Tetapi kalau mereka mula kacau, mereka kacau Islam, maka tak dapat tidak terpaksa berperang. Tapi bukan itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis Nabi ialah nak menggambarkan kekuatan pada jiwa yang ada pada dua jenis bangsa. Satu namanya bangsa Habasyah, orang di Afrika. Hari ini kawasan Ethiopia dan sebagainya, Eritrea dan sebahagian Sudan. Yang kedua bangsa Turki. Bangsa Turki dalam hadis Nabi juga dirujuk pada satu bangsa yang nanti akan diperangi ketika mana sebelum berlakunya kiamat. Tidak akan berlaku kiamat, kata Nabi, hinggalah kamu memerangi satu bangsa disebut Turki
yang mana hidung mereka pendek dan penyek, muka mereka lepek. Para alim ulama yang mentafsirkan hadis itu kata mereka bukan merujuk pada orang Turki sekarang, dan juga bukan merujuk pada Turki yang sebenarnya hadis yang kita bacakan tadi. Itu merujuk pada satu bangsa yang seakan Turki juga, merujuk pada orang-orang yang berada di kawasan Asia Tengah, yang kemungkinan besar adalah orang-orang seperti Mongolia, orang-orang yang berada di kawasan yang sepek matanya, kerana ada hadis menyebut sepek matanya, kecil matanya, sigharul a'yun, kecil matanya. Cerita orang Turki juga disebut bila Nabi SAW menggambarkan nanti bahawa bumi yang namanya Istanbul akan dimiliki oleh orang-orang Islam. Dan akhirnya berlaku apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bila mana pada tahun 1453 Masihi berlaku pembukaan bumi Istanbul di tangan seorang yang bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih maknanya pembuka, namanya Muhammad. Dia adalah keturunan kepada Uthman yang mengasaskan Empire Turki tadi, Empire Uthmaniyah tadi. Di tangan dia lah bumi Istanbul, yang mana Istanbul berada di kawasan Eropah. Kalau kita pergi ke Turki sekarang, Turki ini berada di dua benua. Satu benua Asia, satu benua Eropah. Benua Asia ni yang sebelah bawah, sebelah selatan, sebelah ke arah utara menyeberangi lautan, itu namanya bumi Eropah. Itulah bumi yang ada padanya tempat namanya Istanbul pada hari ini. Maka Istanbul adalah bumi Eropah. Dia adalah pintu masuk kepada Eropah. Berjaya dikuasai oleh orang-orang Islam pada zaman pemerintahan Muhammad Al-Fatih, dengan Muhammad Al-Fatih yang ketika itu masih lagi muda, pada usia sekitar 25 tahun, berjaya menguasai bumi yang sebelumnya gagal dikuasai oleh orang-orang sebelumnya. Kerana itulah hari ini Turki, oleh kerana sebahagian bumi mereka masuk dalam kawasan Eropah, mereka memohon untuk masuk dalam satu kesatuan namanya Kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah yang menggabungkan puluhan negeri. Tak silap saya 25 negeri, 25 negara. Antara negara yang besarnya ialah Britain, Perancis, Itali, Jerman, Belanda, Austria, Poland. Ini semua adalah negeri-negeri yang mana bergabung di bawah satu kesatuan namanya Kesatuan Eropah. Turki yang merasakan dirinya juga adalah sebagai Eropah, kerana atas negeri yang di atas dia, Greece masuk Eropah, Itali masuk Eropah, tapi dia sebagai tak boleh masuk. Dia bohong, sampai sekarang tak diluluskan. Dalam keadaan bumi Eropah, Kesatuan Eropah pula sedang menyaksikan hari ini satu perpecahan. Ada yang nak keluar daripada Kesatuan Eropah, seperti Britain. Britain baru ini membuat satu penghutang suara di kalangan rakyat dia, dipanggil Brexit, untuk melihat sejauh mana rakyat setuju untuk keluar daripada Kesatuan Eropah atau kekal. Dan bila dibuat keputusan, ternyata yang setuju untuk keluar lebih ramai daripada yang setuju untuk kekal, menyebabkan Perdana Menterinya meletakkan jawatan dan naik Perdana Menteri baru. Dan dijangka pada sekitar tahun 2019 Britain akan keluar sepenuhnya daripada Kesatuan Eropah. Dan ada lagi 2-3 negeri yang berhasrat ke arah itu, termasuk Jerman. Yang nak kita gambarkan bagaimana keadaan Turki. Turki selepas kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah menjadi satu negeri yang sekular. Kemal Atatürk mana bapa Turki. Kemal yang menjadi antara perancang mengisytiharkan kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah, menjadikan bumi Turki bumi yang sekular, tak merujuk pada agama. Agama dibuang daripada kehidupan. Hingga azan tak dibenarkan, sekolah agama ditutup dan sebagainya, untuk menghalang orang Islam menjadi Muslim.
untuk tempoh yang sangat panjang. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka cuba nak padamkan cahaya Allah Taala dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurah, sedang Allah Taala enggan melainkan untuk disempurnakan agamanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang syirik kepada Allah Taala. Ini janji Allah. Janji Allah, Islam tidak akan padam. Cuba kita lihat apa yang berlaku di kawasan yang dulu dipanggil USSR, United States of Soviet Union, yang dikuasai atau diteraju oleh Rusia, yang cuba menjadikan negeri-negeri orang Islam yang berada di bawah kekuasaan USSR ketika itu menjadi negeri yang meninggalkan Islam dan cenderung kepada komunis, yang permulaannya dimulakan dengan pemikiran sosialis. Tapi akhirnya USSR hancur, yang tinggal hanya Rusia, satu negeri keluar daripada kesatuan Soviet Union. Dan hari ini negeri-negeri ini mula kembali kepada Islam. Maknanya usaha manusia balik pada Islam akan sentiasa berlaku. Samalah juga, walaupun Kemal Atatürk cuba menjadikan bumi Turki bumi sekular sepenuhnya, hingga azan tak dibenarkan, hingga sekolah agama ditutup, buku-buku tak digunakan dalam bahasa Arab lagi, bahasa Arab cuba dipupuskan, sedangkan bahasa itu bahasa yang digunakan secara meluas di kalangan orang-orang Turki. Tapi akhirnya Allah telah mahu bahawa Islam tetap bangkit. Maka akhirnya pada tahun 1950-an, dia naik seorang Perdana Menteri yang baru, bernama Adnan. Adnan ini cuba untuk mengembalikan semula. Pada tahun 56 dia menjadi Perdana Menteri bagi Turki. Partinya bukan parti Islam, parti Demokrat. Parti Demokrat. Adnan cuba membuka ruang untuk Islam bangkit. Dia membuka sekolah untuk melahirkan orang-orang yang boleh berkhutbah dan boleh menjadi imam. Setelah begitu lama Islam ditekan, dari tahun 24 sampai tahun 56, 30 tahun, 3 dekad. Maknanya manusia hampir 2 generasi telah bertukar. Dia mengusahakan balik dengan cara membuka sekolah agama seperti sekolah yang melahirkan para khutbah dan juga para imam. Ini sebagai muqaddimah. Dalam masa yang sama, dia juga berusaha membangunkan negeri dia dari sudut pertanian, hingga berjaya mengeksport hasil-hasil pertanian daripada bumi Turki, dieksport ke Eropah. Maknanya dia berjaya dari sudut pentadbiran negara dia. PM yang berjaya ini mengusahakan untuk Islam dibuka ruang. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Tentera mengambil alih kuasa, melakukan kudeta, rampasan kuasa. Beliau ditangkap dan dihukum gantung sampai mati. Kenapa kuatnya kuasa tentera? Kerana perlembagaan Turki memberikan kuasa yang besar kepada tentera yang dikira sebagai pelindung kepada perlembagaan sekular. Sebarang usaha untuk yang boleh mematikan sekular, bertentangan dengan sekular, tentera ada kuasa untuk menanganinya. Maka akhirnya tentera mengambil alih kuasa, dibubarkan kerajaan, dihukum gantung sampai mati. Adnan Menderes yang telah mengusahakan untuk Islam dimulakan balik di bumi Turki. Itu percubaan yang awal. Adakah usaha itu berjaya matikan benih-benih Islam? Tidak. Pada tahun 70-an, seorang muda yang hebat yang bekerja di bumi Eropah, bekerja di Jerman, seorang jurutera, bekerja di Jerman, menjadi pakar jurutera di Jerman yang mencipta pelbagai alatan berat dan mesin-mesin untuk kerajaan Jerman.
akhirnya pulang ke bumi Turki untuk berkhidmat bagi rakyat dia. Dan akhirnya dia masuk ke dalam alam politik, dan dengan sebab itu dia boleh menjadi timbalan Perdana Menteri. Namanya adalah Najmuddin Erbakan. Najmuddin Erbakan walaupun berlatar belakangkan orang bukan pendidikan Islam, seorang jurutera, tetapi punya fikrah Islam yang sangat kuat, dan beliaulah yang akhirnya menjadi timbalan Perdana Menteri bagi negeri Turki. Tetapi bila mana beliau berjaya dan mula membuka ruang untuk Islam bangkit demi Turki, maka kerajaan beliau dengan Perdana Menteri juga dirampas oleh tentera, digulingkan untuk kali yang kedua. Kenapa? Sebarang usaha untuk mengislamkan Turki, maka tentera akan mengambil alih dan akan merampas kuasa. Akhirnya Najmuddin Erbakan tak digunakan untuk berpolitik, tetapi dia terus bangkit, menubuhkan parti yang baru. Kemudiannya pada 98 menerusi Parti Refah yang dibentuk oleh Najmuddin Erbakan, beliau berjaya mendapat kuasa. Erbakan menubuhkan Parti Refah tahun 80-an. Tahun 72 menjadi timbalan Perdana Menteri, kemudian digulingkan, bina balik parti dia, tubuh parti baru tahun 80-an. 80-an bina Parti Refah tahun 98. Hampir 20 tahun. Barulah akhirnya Parti Refah berjaya mendapat kuasa, dan bila mendapat kuasa, maka dia menggerakkan banyak perkara yang sebenarnya menunjukkan kejayaan beliau untuk mentadbir bumi Turki. Antaranya dia mewujudkan G8. G8 kesatuan di kalangan beberapa negeri orang Islam yang bertujuan untuk memperluaskan kuasa ekonomi. Antara yang menjadi ahli bagi G8 ialah Malaysia sendiri. Terdiri dari Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Nigeria dan juga Iran. Ini 8 negeri. Berjaya. Bukan setakat berjaya membina pasukan seperti G8, bahkan juga berjaya untuk menggerakkan negara, memacu ekonomi negara Turki. Tetapi oleh kerana kecenderungannya adalah pada Islam, maka sekali lagi Turki dirampas kuasanya oleh tentera. Berlakulah rampasan kuasa, tak boleh bertahan lama. Maka bila berlaku rampasan kuasa untuk kali yang seterusnya, ditubuhkan parti yang baru pula, Parti Refah diharamkan. Maka Najmuddin Erbakan menubuhkan parti yang baru, dipanggil Parti Fadilah. Salah seorang antara mereka yang bersama dengan Erbakan dan menjadi anak murid Erbakan namanya Erdogan. Erdogan mula melihat bahawa cara Erbakan untuk mendapat kuasa bukan lagi cara yang terbaik. Beliau berisytihat dengan cara yang sendiri. Beliau tubuhkan parti sendiri yang dipanggil AKP, Parti Kemajuan dan juga Keadilan, yang kecenderungannya lebih pada liberal, keterbukaan, yang boleh berkongsi berpakat dengan pelbagai parti yang tidak Islamik. Dan akhirnya parti ini bila masuk pilihan tahun 2002 berjaya mendapat kuasa. Dan masa yang sama, parti yang dimiliki oleh Erbakan, Parti Fadilah, diharamkan juga dan tubuhkan parti baru bernama Parti Saadat. Saadat tidak mendapat kursi yang banyak. Erdogan berjaya dengan pakatan dengan orang-orang yang tidak Islamik, yang sekular, bahasa mudah kita, berjaya mendapat kuasa. Dan dia terus berkuasa sampailah sekarang, tahun 2016. Pilihan raya 2007 dia mendapat undi yang berganda. Tetapi pilihan raya 2012 nampak semakin surut pengaruhnya. Raya terakhir 2015 hampir hilang kuasa, terpaksa berpakat dengan pelbagai lagi kerajaan. Bila rasa tak kuat, dia bubarkan, buat pilihan raya semula, dan akhir dia dapat balik undi yang kuat dan gagah untuk dibentuk kerajaan.
Dalam suasana itulah berlaku satu peristiwa sebulan yang lalu, pada hari Jumaat malam Sabtu, tanggal 15 Julai, malam 16 Julai, berlaku satu lagi cubaan untuk merapah kuasa seperti mana yang berlaku sebelum ini pada tahun 56, tahun 72, tahun 98. Tetapi kudeta ini gagal. Dia hanya bertahan selama 4 jam saja. Tentera yang mengguling kuasa berjaya ditumpaskan. Inilah yang sangat menarik untuk dibahaskan. Di manakah pengajaran yang dapat diambil? Di manakah kekuatan yang boleh diambil hasil dari peristiwa yang berlaku tadi? Erdogan, kecenderungannya sepanjang pemerintahnya adalah lebih pada liberal, keterbukaan. Antara perkara yang menjadikan beliau berbeza pendapat dengan Erbakan, guru beliau, ialah cara untuk meneruskan kerajaan, antaranya dengan membuat perjanjian dengan tentera. Perjanjian dengan tentera untuk tidak melaksanakan Islam. Inilah antara sebab Erbakan sangat marah kepada Erdogan mendapat kuasa dengan menggadaikan Islam. Dan Erdogan dalam tempoh yang panjang mempunyai hubungan dengan Israel, membuat hubungan yang baik dengan Eropah, hubungan yang baik dengan Britain, dengan Amerika. Bahkan ada berita-berita yang sampai menunjukkan ada tabadul ataupun usaha sama ketenteraan antara Turki dengan Israel. Ini tindakan yang diambil. Antara punca kekuatan Erdogan ialah bila dibantu oleh seorang ulama yang juga liberal, yang tinggal di Amerika Syarikat, di luar negeri, dipanggil Fethullah Gulen. Fethullah Gulen tinggal di Amerika sejak tahun 98 lagi, dan beliau punya hubungan yang sangat baik dengan semua kuasa-kuasa barat. Dan pernah berlaku beliau sendiri memberikan dana yang besar kepada sekolah-sekolah di bawah Vatican City, menunjukkan hubungan yang sangat baik dia dengan Amerika, dengan barat. Kecenderungan Gulen ini adalah sufi, menggerakkan gerakan sufi, sekolah-sekolah bentuk sufi. Tetapi di masa yang sama sikapnya adalah liberal dalam bab beragama. Tetapi kemudiannya hubungan antara Erdogan dengan Gulen ini menjadi rosak bila mana Erdogan kemudian mengambil tindakan menghantar satu kapal untuk membantu orang-orang Palestin, dipanggil Mavi Marwara, yang menimbulkan isu yang sangat besar yang diserang oleh Israel. Itulah antara punca ketegangan hubungan antara Erdogan dengan yang namanya Fethullah Gulen. Bermula saat itulah Fethullah Gulen mula menggerakkan kader-kadernya berpakat dengan anasir-anasir yang ada dalam tentera Turki, berpakat untuk bertindak terhadap pengaruh yang ada pada Erdogan. Maknanya apa? Walaupun Erdogan cuba untuk mencari kerajaan barat, macam-macam cara dibuat, cuba nak masuk ke dalam Eropah, dia gagal. Cuma kehebatan yang ada pada Erdogan adalah masa yang sama bagi laluan untuk Islam itu bergerak. Turki menjadi bumi di mana beramai ahli-ahli gerakan Islam bernaung. Ramai orang yang lari daripada Syria kerana perang bernaung di Turki. Mereka yang lari daripada Mesir kerana rampasan kuasa di Mesir zaman era Dr. Mursi lari ke negeri Turki. Gerakan-gerakan Islam nak bersedang di Turki. Saya banyak kali turun ke Turki. Laluan untuk Islam dipermudahkan. Walaupun kecenderungan Erdogan adalah kecenderungan liberal, tetapi saham yang baik untuk dibuat untuk dia ialah saham untuk membenarkan Islam berkembang. Dengan sebab Islam dibenarkan berkembang, itulah Islam masuk ke dalam hati rakyat. Dan akhirnya kemuncaknya bila mana
berlaku usaha untuk merampas kuasa. Rakyat yang telah begitu lama, tempoh yang panjang, belasan tahun, berpeluang untuk mengenali Islam, surau-surau hidup, masjid-masjid hidup, sekolah agama dibuka, lahir para khutbah, lahir para alim ulama, dibuka universiti-universiti, maka akhirnya rakyat yang mula faham Islam ini, mereka bangun dan bangkit atas nama Islam. Maka bila berlaku rampasan kuasa, menurut satu kenyataan daripada seorang orang besar duta Amerika, bukan duta, salah seorang antara orang besar Amerika, menyatakan antara punca rampasan kuasa tidak berjaya di Turki ialah kerana kesedaran rakyat dia. Rakyat bersama dengan Erdogan keluar membuat demonstrasi tiap-tiap malam, keluar demonstrasi hampir 3 minggu berdemonstrasi, ratusan ribu keluar demonstrasi di seluruh kawasan Turki. Rakyat keluar. Kenapa? Rakyat telah biasa dengan Islam. Rakyat telah mula memahami Islam. Bila rakyat memahami Islam, dia umpama air yang cuba disekat dengan empangan dan sebagainya, akhirnya dia akan menenggelamkan, dia akan keluar dan boleh meruntuhkan empangan. Air tak dapat disekat. Itulah dia Islam. Sebab itulah yang penting bagi mana negara ialah Islam mesti dikembangkan, dakwah mesti berjalan. Islam akhirnya akan menang, tinggal lagi cepat ataupun lambat. Usaha dakwah mesti digerakkan, kerana bila manusia disuntik dengan Islam, tak ada satu akidah yang paling kuat yang boleh paksa manusia untuk akhirnya mengorbankan nyawa dia melainkan Islam. Para sahabat Nabi SAW yang boleh bangkit menentang Quraisy, musyrikin Quraisy. Kenapa? Kerana semangat Islam sanggup mengorbankan nyawa mereka. Islam boleh berkembang ke seluruh semenanjung tanah Arab. Kenapa? Semangat juang Islam. Islam boleh menguasai Palestin yang dikuasai oleh Kristian. Kenapa? Semangat Islam. Yang boleh membentuk kerajaan Islam yang besar, Turki Utsmaniyah. Kenapa? Semangat Islam. Muhammad Al-Fatih yang berjaya membuka Istanbul. Kenapa? Semangat Islam. Semangat Islam itu adalah satu penyuntik yang sangat kuat untuk manusia bangkit, untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Maka bila berlaku rampasan kuasa ini gagal kerana faktor utamanya rakyat tidak bersama dengan tentera, bahkan rakyat telah bersama dengan Erdogan kerana mereka telah disuntik dengan semangat Islam. Itu yang pertama. Dan masa yang sama, kita lihat Erdogan telah belajar bahawasanya untuk mengelakkan kuasa demokrasi dirampas, pertama sekali tentera mesti dilemahkan, kerana tentera menjadi penaung kepada perlembagaan Turki. Bagaimana tentera dilemahkan? Suntikan semangat Islam mula disuntik secara halus ke dalam tentera-tentera Turki, hingga akhirnya yang kemudian mula mengepalai ketemukan tentera di Turki adalah mereka-mereka yang mula faham Islam. Kemuncaknya ialah bila berlaku rampasan kuasa, jeneral utama bagi tentera Turki, iaitu Panglima Tentera Darat, tidak bersama dengan para pemberontak, sebab dia baik dengan Erdogan. Sudah mula ada semangat agamanya, semangat Islamnya sudah mula ada. Dan yang menggerakkan rampasan kuasa hanyalah tentera udara, dipimpin oleh tentera udara dan beberapa ketumbukan daripada tentera laut. Adapun tentera laut secara umumnya dan tentera secara umumnya tidak bersama dengan perampas ini, bersama dengan Erdogan. Sebelum itu Erdogan sendiri, dia telah melantik seorang ketua perisi. Ketua perisi ini memainkan peranan yang sangat besar mempertahankan Erdogan. Beliaulah orang yang awal mula mendapat maklumat akan berlaku satu rampasan kuasa. Dan bila beliau turun bertemu dengan orang-orang yang dijangka merampas kuasa, bertanyakan maklumat yang sebenar,
maka mereka yang bimbang terbongkar rancangan mereka mempercepatkan rampasan kuasa. Yang sepatut rancangannya adalah pada jam 4 pagi. Dipercepatkan 4 jam lebih awal. Bila dipercepatkan lebih awal, maka berlakulah ketidakselarasan dalam mengeluarkan arahan. Itu juga antara punca gagal. Sebelum itu, beberapa hari sebelum itu, beberapa pegawai diplomatik Amerika sudah mula keluar daripada Turki. Itu adalah petanda awal, menunjukkan kepada kita bahawa Amerika memang ada saham dalam usaha rampasan kuasa di Turki, walaupun dinafikan oleh Amerika sendiri. Kerana berita awal ini sampai menerusi sumber-sumber barat. Bila mana dia isytiharkan gagal rampasan kuasa, ketika dia isytiharkan gagal, berita-berita barat yang berpaksi di Amerika dan juga di Britain masih lagi memainkan lagu konon rampasan kuasa sedang berjalan, sedangkan rampasan kuasa telah gagal. Mereka duk harap dan mereka duk anggap masih lagi berjalan, menunjukkan mereka memang ada saham dan sumbangan dalam usaha untuk merampas kuasa di bumi Turki. Itu dua. Tidak solid. Tentera tidak solid. Dua. Yang ketiga, antara punca kegagalan rampasan kuasa di Turki ialah media sosial. Bila mereka pertama sekali merampas stesen televisyen, ini tentera pemberontak merampas stesen televisyen dan buat satu perisytiharan bahawa mereka telah menubuhkan Majlis Keselamatan dan mereka merampas kuasa dan akan membentuk kerajaan baru dalam masa yang terdekat. Bila diisytiharkan menerusi TV kerana mereka telah merampas kuasa, mereka lupa untuk menyekat akses kepada internet, menggunakan Facebook, menggunakan Twitter. Maka akses internet sedang berlangsung, maka rakyat yang memang telah biasa dengan media sosial inilah antara menyebabkan maklumat tentang rampasan kuasa tersebar dengan cepat. Dan bila mana tentera yang masih bersama dengan Erdogan mengambil Erdogan di luar negara, bawa balik, kemudian masuk ke Turki dan dibuat satu pengumuman yang baru bahawa Turki telah berjaya diambil alih semula daripada tentera. Maka maklumat daripada Erdogan segera tersebar dan Erdogan mengarahkan untuk rakyat semua keluar di jalan raya. Saya dapat maklumat daripada Tuan Guru Presiden menceritakan, dia kata ketika mana Erdogan nak turun di lapangan terbang dikuasai oleh tentera udara, tentera darat menyerbu, berlaku pertempuran kecil. 7 kali kapal terbang milik Erdogan nak turun tak boleh, hinggalah akhirnya berjaya untuk merampas kembali penguasaan terhadap kapal airport lapangan terbang Turki, barulah berjaya turun dan akhirnya membuat pengumuman kepada rakyat menggambarkan bahawa Erdogan selamat. Kata perisik-perisik barat, dia kata antara punca kegagalan juga ialah gagal membunuh Erdogan. Maknanya kalau Erdogan berjaya dibunuh, akan berjayalah rampasan kuasa. Mana nak rampas kuasa kena bunuh dulu. Sampai tara tu jahatnya tentera nak bunuh, mereka gagal. Maka dengan sebab itulah mereka gagal, rampasan kuasa gagal. Dan sebaik rakyat keluar beramai-ramai, tentera yang tengok rakyat keluar beramai-ramai, mereka akan menyerah diri dan kemudian dibuat tangkapan besar-besaran. Dijangkakan hingga sekarang lebih 25,000 orang ditangkap. Pada peringkat awal hampir 8,000 orang ditangkap, 6,000 di kalangan tentera, 2,000 orang di kalangan hakim-hakim. Maknanya penguasaan daripada pemikiran liberal yang menguasai Turki, yang menguasai pemikiran hakim-hakim terutama, ini antara orang-orang yang sebenarnya berada di belakang tapi usaha untuk merampas kuasa. Tetapi kekuatan yang ada pada Erdogan ialah telah berjaya menguasai sebahagian daripada ketenteraan yang ada hingga akhirnya gagal. Bahkan ketua tentera nombor 1 parlimen tentera utamanya ditangkap oleh para pemberontak untuk maksa dia ikut sekali, tapi akhir menjadi dibebaskan. Dan dialah yang buat kenyataan bersama dengan Erdogan untuk mengisytiharkan bahawa rampasan kuasa telah gagal.
Pengajaran yang paling besar yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini, saya sebut pada Tuan Guru Presiden, saya kata Tuan Guru, daripada cerita tentang Turki, saya rasa dua benda besar kita boleh ambil. Apa dia kata? Saya kata yang pertama, sejauh mana kita berusaha untuk mendapatkan keredaan Barat untuk pemerintahan kita, mereka tak akan bersama dengan kita. Itu yang cuba dibuat oleh Erdogan. Erdogan nak menunjukkan liberal dia, hingga kemungkaran berlaku. Pelacuran berlaku di kawasan Turki. Kalau kita pergi kawasan Istanbul, pelacuran ni naik naik kelab. Naik kelab ni bersepah. Pelacuran berlaku. Kenapa? Sikap liberal. Liberal itu tujuannya apa? Untuk menarik perhatian orang Barat, untuk menyokong kerajaan Turki, menyokong Erdogan. Tapi ternyata sebenarnya apa yang diusahakan untuk menarik Barat, akhirnya Barat tetap bertindak untuk mengkhianati Erdogan. Patah kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang yang kufur kepada Allah taala. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Tidak akan reda orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara hingga kamu ikut jejak langkah mereka. Itu kenyataan Quran. Maknanya usaha untuk mendatangkan kerajaan musuh Islam itu bukan sebab kepada kemenangan. Satu. Yang kedua, Islam yang memberi keuntungan kepada Erdogan ialah bila dia bagi ruang untuk Islam berkembang. Parti Saadat boleh bergerak dengan bebas, ahli-ahli gerakan Islam masuk ke Turki dengan bebas, pusat tahfiz dibina, madrasah dibina, pusat pengajian Islam dibina, masjid-masjid hidup. Ini tak dikacau, agama tak dikacau. Walaupun liberal itu hidup, dengan sekolah juga hidup, pemikiran Songsan pun hidup, tapi Islam tetap berkembang. Islam inilah yang jaga negara. Bila Islam berkembang dalam jiwa manusia, yang inilah yang akan menjaga negara, bukan pemikiran sekolah, bukan pemikiran liberal, pemikiran Islam. Kan itulah apa yang boleh kita buat. Hari ni ada orang dia cuba nak samakan Malaysia macam Turki. Dia tengok, dia kata kita kena ikut cara Turki, dia kata. Turki tunjukkan liberal dia, buat hubungan dengan Barat. Ini adalah sebab majunya Turki, supaya Islam tak dikacau. Kita kata itu bukan caranya. Itu mungkin sesuai dengan Turki, dalam keadaan Turki perlembagaannya sekular total. Tapi kita Malaysia perlembagaan bukan sekular total. Ada ruang-ruang untuk Islam. Kuasa agama yang diberikan kepada raja-raja menerusi negeri-negeri dengan terbentuk mahkamah syariah. Ini satu peluang untuk kita guna dan manfaatkan untuk menyebarkan Islam. Dalam perlembagaan menyebut Islam agama persekutuan, itu dapat dimanfaatkan walaupun Islam agama persekutuan ditafsirkan dengan makna yang sekular, makna Islam pada amalan ritual saja, tapi kita yang bertanggungjawab mentafsirkan makna Islam untuk bagi ruang Islam bergerak. Maka tak boleh kita samakan Malaysia dengan Turki. Malaysia lain, Turki lain. Likulli maqamin maqal. Setiap situasi ada bicaranya tersendiri. Turki berlaku dalam kuasa 3 kali. Ada yang menyatakan 4 kali sebab ada itu percubaan lain untuk melakukan kuasa, gagal. Ketika mana Erdogan bertindak dalam satu kes tahun 2003. Tahun 2003 berlaku satu skandal. Skandal melibatkan tentera-tentera, kepala-kepala tentera yang dituduh oleh Erdogan berusaha untuk merapah kuasa dan cuba untuk membunuh ahli-ahli politik di kalangan parti AKP. Mereka ditangkap, dan itu juga menjadi sebab untuk dibuang beberapa orang tentera yang kepala pengat ini, digantikan dengan orang yang faham Islam. Maknanya percubaan itu ada, cuma gagal, berjaya dipatahkan lebih awal. Itu keadaan Turki.
Malaysia bukan begitu, tak nak setara lagi Malaysia diambil alih kuasa oleh tentera. Dan mudah-mudahan tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Kita di Malaysia menggunakan konsep pilihan raya berparlimen untuk mendapat kuasa. Ya, kita menang dan kita kalah. Kita menang tahun 1999, berlaku pengkhianatan, kalah negeri Terengganu, jatuh Terengganu. Kita menang di Kelantan, kemudian dibuat kerajaan bersama, tertubuh kerajaan perikatan, kemudian Barisan Nasional. Kita ditendang daripada Barisan Nasional, kemudian dalam 78 kita jatuh kerajaan negeri. Kita bangkit semula tahun 90. Kita menang sampai 9 di negeri Terengganu, jatuh 2004. Tak apa, kita bangkit balik dan kita hampir mencapai kemenangan. Mana perjuangan ini panjang. Perjuangan yang panjang ini menuntut kesabaran. Apa yang perlu dibuat ialah Islam mesti disebarkan. Baiklah, kita Parti Islam Serta Malaysia PAS, kita sentiasa sebut PAS adalah parti dakwah dan parti siasat. Siasat kita masuk politik pilihan raya. Dakwah kita bawa Islam. Bila kita bawa Islam, tak boleh tinggalkan surau. Surau tak boleh tinggal, masjid tak boleh tinggal, kuliah ilmu tak boleh tinggal, usrah tak boleh tinggal, program ilmu tak, semua tak boleh tinggal. Kenapa? Ini dakwah kita. Kalau dulu daripada parti pemerintah, kalau sebut berkaitan dengan hudud sebagai contoh, apa mereka cakap? Oh, kalau buat undang-undang Islam, habislah tangan kena kerat, buat suk, habislah batu di jalanan digunakan untuk baling pada orang yang berzina. Ini kata-kata dulu 80-an, 90-an. Hari ini masih ada kata-kata macam tu? Tak ada. Kenapa tak ada? Hasil dakwah lah. Dia masih menolak undang-undang Allah, cuma dia guna bahasa berlapis. Yelah, undang-undang Allah tu betul dah, kita pun sokong, kita setuju. Cuma mungkin kurang sesuai nak buat sekarang, orang tak faham lagi. Dia dah beri alasan cara lain. Tolak secara total tak berlaku lagi. Kenapa? Hasil dakwah yang panjang. Hasil dakwah yang panjang, pengajaran yang kita buat, ustaz-ustaz mengajar, orang TV ke, orang radio ke, masjid, surau, pejabat kerajaan, semua tempat menggerakkan kerja-kerja dakwah. Akhirnya pemikiran rakyat berkaitan dengan Islam semakin berubah. Mereka makin hampir dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila rakyat makin hampir dengan Islam, itu adalah satu busyra, permulaan Islam akan menang. Kerana itulah apa yang ada pada kita bersabar. Kemenangan adalah pasti. Janji Allah pasti akan berlaku. Iza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang bantuan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah. Bila ayat ni turun, 2 tahun sebelum Nabi SAW mendapat kota Mekah. 2 tahun sebelum. Berita gembira yang disebut oleh Nabi tentang bumi Istanbul yang akan dimiliki oleh orang Islam, bila disebut oleh Nabi, disebut oleh Nabi, dah ayat Nabi. Bila akhirnya diperolehi kerajaan itu 800 tahun kemudian. Kalau kita kata, oi, maknanya nak tunggu 8 tahun juga ke Malaysia ni. Bukan begitu. Nak gambarkan bahawa janji Allah pasti berlaku cepat ataupun lambat. Yang penting gerak kerja dakwah mesti berjalan. Kalau sekiranya Erdogan ketika dia menjadi Perdana Menteri tak beri laluan kepada Islam untuk dakwah berjalan, saya yakin rampasan kuasa akan berjaya. Tapi gagalnya rampasan kuasa kerana rakyat yang faham Islam, mereka keluar sanggup mati syahid. Dalam himpunan terakhir yang dibuat seminggu lepas, himpunan penutup, tiap-tiap malam mereka berhimpun di Turki ni, tiap-tiap malam. Malam terakhir mereka berhimpun, menghimpunkan 6 juta rakyat. Wih, 6 juta ni. Terengganu baru 1 juta lebih, Kelantan 1 juta lebih. Nak gabung 6 negeri, 6 juta rakyat berhimpun menyokong Erdogan. Mereka beri ucapan. Ucapan yang mereka kata apa? Kami sanggup mati syahid demi agama Allah. Tu dia anak kunci dia. Bukan sanggup mati kerana bumi Turki.
Bukan tak berani mati kerana adalah tidak, kerana agama Allah, kerana Islam. Kalau tidak, mereka yang bangkit berhadapan dengan tentera yang menguasai airport ketika itu, mereka hanya bertangan kosong. Yang di airport ni dengan machine gun-nya, dengan apa namanya, dengan kereta kebal macam-macam ni, rakyat turun berkepung airport. Saya kalau ikutnya dalam jadual saya ke Turki pada ketika itu, sepatutnya ke Turki, tapi saya batalkan kapal terbang kerana ada masalah sikit dengan pasport isteri saya. Kebetulan patut ada mesyuarat di sana, kena pergi, tangguhkan. Takdir Allah Ta'ala, saya tak dapat nak merasai suasana bagaimana mereka ni berhimpun beramai-ramai. Lepas berlaku tu ketik-ketik nak pergi, tak boleh juga, jadual panjang sangat, banyak jadual yang dah kita komit, tak boleh pergi, tak ada rezeki. Tuan-tuan, pengajaran besar yang nak kita pada malam ini ialah sabarlah dengan perjuangan. Islam pasti akan menang, janji Allah pasti akan berlaku. Yang tinggal lagi kita gerakkan kerja buat kita, mengajak manusia menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akhirnya menang itu adalah milik kita. Itulah sedikit yang boleh saya ambil daripada cerita tentang rampasan kuasa yang berlaku di Turki. Mudah-mudahan memberi sedikit pengajaran kepada kita pada malam ini, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.